Sudah masuk 4 bulan rejim Zionis mengganas, membunuh puluhan ribu bukan hanya di Gaza tetapi yang terkini melarat ke Rafah dan merebak menghampiri sempadan Mesir. Apa yang terjadi ini akhirnya membuktikan banyak perkara yang selama ini kita percaya tetapi kita kekurangan bukti terkini untuk meyakinkan mereka yang masih mempersoalkannya. Yang pertama, laungan nilai demokrasi dan hak asasi manusia oleh kuasa-kuasa barat hakikatnya tidak universal, hanya layak untuk dinikmati oleh mereka yang ditakrifkan sebagai manusia oleh mereka. Keduanya, kepercayaan orang Palestin selama ini bahawa rejim Zionis tidak pernah berminat untuk hidup bersama solusi dua negeri atau dua negara seperti yang dicanangkan selama ini ternyata benar. Ketiga, Zionis itu sendiri telah dapat membuktikan bahawa mereka bebas melakukan apa sahaja kerana tidak ada sesiapa pun yang akan boleh dan mahu bertindak untuk menghalang apa yang ingin mereka lakukan. Seterusnya, semua jentera di peringkat antarabangsa yang asasnya adalah untuk menegakkan keadilan dan melindungi dunia daripada malapetaka bencana-bencana peperangan besar yang telah berlaku sebelum ini tidak berfungsi, hanya bercakap tanpa sebarang tindakan. Undang-undang yang digubal untuk menyekat daripada apa yang telah terjadi dalam Holocaust ke atas orang-orang Yahudi di Eropah pada suatu ketika tidak mempunyai apa-apa makna kerana yang terbunuh di Gaza, di Rafah itu bukan nombor tetapi setiap satunya adalah nyawa. Namun di peringkat individu kita juga perlu insaf untuk melihat bagaimana bahayanya bila seorang pemimpin gila kuasa demi mengekalkan kedudukannya dan menghalang dirinya daripada disabitkan dengan apa-apa pendakwaan. Saya merujuk kepada Perdana Menteri Israel pada masa ini, membunuh berpuluh-puluh ribu nyawa tidak mempunyai apa-apa. Hal yang tidak dikesalkan, gila kuasa itu adalah satu bencana yang amat besar. Dan melihat kepada kedegilan ramai di kalangan masyarakat terutamanya di sebelah barat ini yang masih lagi berpihak kepada rejim Zionis itu walaupun keganasan mereka sudah seperti tidak boleh disembunyikan, dinafikan atau ditafsirkan selain daripada apa yang kita nampak semuanya, menunjukkan bahayanya ketaksupan terhadap golongan yang kita suka membelakangkan realiti dan kebenaran. Ia boleh menjadikan kita sangat kejam, menolak sebarang bukti, dan kerana itu Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, tidak akan masuk syurga orang yang ada di dalam hatinya sifat angkuh dan sombong walau sebesar zarah. Dan apabila para sahabat tanya, angkuh dan sombong tu maksudnya macam mana? Baginda rumuskannya dengan mengatakan bahawa iaitulah meremehkan kebenaran dan memandang rendah kepada manusia. Jangan kita fikir tingkah laku jahat mereka yang berada di sebelah barat ini dengan rejim Zionis itu terikat hanya kepada mereka kerana mereka itu barat ataupun kerana mereka itu Zionis. Tingkah laku yang sama juga boleh kita anuti dalam konteks kehidupan kita apabila kita tidak setia dengan kebenaran, dan kebenaran itu mesti diuji dengan bukti menjauhkan diri daripada bias. Semoga Allah melindungi kita daripada kesesatan menjadi makhluk perosak dan menumpahkan darah di atas muka bumi ini. Dan semoga Allah menyelamatkan umat Islam, penduduk Palestin, terutamanya mereka yang berada di Rafah pada masa ini. Mudah-mudahannya, amin.